Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, saya nak ceritakan tentang satu kisah seram yang pernah berlaku di airport. Siapa cakap dekat airport tu tak ada hantu? Kat mana-mana pun ada, kita tahu benda tu kan. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama yang dia bagi dalam kisah kali ini adalah Faris. Dan Faris ni sebenarnya berusia awal 30-an. Jadi pada masa tu, dia bertugas sebagai pembantu pusat khidmat pelanggan di salah sebuah terminal penerbangan di ibu kota. Katanya macam tu lah. Jadi, dia akan bekerja dalam 3 shift. Dan kebiasaannya setiap minggu, dia akan bertukar-tukar shift. Mengikut giliran lah dengan kawan-kawan dia yang lain kan. Cuma dia cakap, kalau dia dapat bekerja pada waktu malam tu, lagi seronok tau, lagi best. Sebab apa? Keadaan terminal pada masa tu taklah sibuk sangat. Jadi bolehlah dia curi-curi tulang sikit. Dia pergi merayau sana sini kan. So nak dijadikan cerita, pada minggu tu, sekali lagi dia bertugas pada shift malam. Katanya shift malam dia tu masuk dalam pukul 11 malam dan keluar pula dalam pukul 7 pagi. Tapi pada hari kedua bertugas tu, dia datang lewat sikit ke tempat kerja. Sebab katanya masa tu jalan jam sangat. Ada hujan lebat dengan ribut petir lagi. Boleh bayangkanlah Kuala Lumpur macam mana kan. Saya bayangkan ni Kuala Lumpur lah ni, ibu kota. Tambah-tambah pula ribut petir. Kat mana je ribut petir yang paling banyak dekat Malaysia ni? Of course lah Kuala Lumpur. So pada masa tu, lepas dia dah sampai ke tempat kerja tadi, dia pergi ke parking kenderaan dia. Dan masa di parking tu, dia macam perhatilah keadaan sekeliling. Nampak macam lenggang kangkung. Lengang. Nampak macam lengang je. Kenderaan pun tak banyak malam tu. So dia fikir, oh mungkin ramai penumpang dan juga pekerja ni dah balik kot. Yelah dalam masa yang sama pun langit masih lagi gelap. Lepas tu kilat pun duk sambung-menyambung lagi. Hujan pula walaupun tak adalah selebat tadi. Tapi cukuplah untuk buat pakaian dia basah. Maksudnya lebat jugalah kan. Jadi katanya tempat parking dia tu nak pergi ke terminal dekat tempat dia bekerja agak jauh juga. Dan kalau nak berjalan, of course pakaian dia akan basah nanti. Jadi dia pun ambil keputusan, tak apalah, tunggu hujan reda sikit, baru dia jalan. Lagipun dia fikir, alang-alang dah sampai lambat ni, tak apa kot, nak lambatkan sikit lagi macam tu. Lagipun dalam masa yang sama, sebenarnya dia dah kontak dah dengan kawan setugas dia. Dia cakap yang dia lewat sikit sebab yelah keadaan cuaca tak mengizinkan kan. Pada masa tu sebenarnya dia duduk je dalam kereta, duduk tunggu hujan reda sikit. Dan walaupun kereta dia dah parking elok dah, tapi sesekali tu dia buka jugalah wiper cermin tu kan. Sebab dia nak sapu limpahan air yang dah bertakun dekat cermin kaca dia tu. Katanya kalau dia tak wiper kan, rimas jugalah bila dia tengok air hujan dah penuh dekat depan cermin tu. Jadi pada masa tu, dia baringkan sikit kerusi sambil-sambil layan lagu yang berkumandang dekat corong radio. Dah tu dia cakap dia berdoa lah, cepat-cepat lah hujan reda kan. Yelah risau juga kalau hujan tu berlarutan sampai pagi, takkanlah dia nak kena duduk dalam kereta sampai pagi kan. Jadi dia pun nekat. Kalau setengah jam lagi hujan ni tak berhenti, memang dia akan redah je hujan tu. Nak tak nak, dia kena juga pergi ke terminal. Ya kan tak mungkin. Sepatutnya masuk pukul 11 malam, sekali masuk pukul 2-3 pagi kan. Tak lama lepas tu, dia tengok jam dekat kereta dia. Dah dekat nak pukul 12 malam ni. Hujan tu pun makin reda lah daripada tadi. Kalau tadi basah lecun, sekarang ni basah je, tak lecun. Jadi pada masa tu, dia terus pergi ambil beg dia. Lepas tu ambil payung dekat belakang dan keluar daripada kereta tu. Pelik jugalah sebab dia ada payung kot. Kalau hujan lebat macam mana sekalipun, dia takkan basah lecun kalau dia ada payung. Ni macam saja je tau. Saja nak ngular kan. Nak relax. Lepas tu masuk lambat pun tak apalah. Member tolong coverkan. Okey, dah keluar kereta tadi. Katanya tak sampai beberapa langkah dia berjalan dan tiba-tiba mata dia terpandang dekat arah sebuah kereta yang parking dekat hujung jalan tau. Masa tu dia nampak lampu keretanya sesekali dibuka, lepas tu ditutup, lepas tu dibuka, lepas tu ditutup. Isyarat seolah-olah dia macam dia dalam emergency macam tu lah kan. Tapi bila dia perhati betul-betul, dia tak nampak pun ada orang dekat dalam kereta tu. Dan tak tahulah kenapa hati dia ni tergerak untuk pergi ke arah kereta tu tau. Yalah takutlah juga in case betul-betul ada orang yang memerlukan pertolongan kan. Dan dia fikir masa tu mungkin pemandunya ni perasan yang dia baru je keluar daripada kereta.
So nampak je orang, terus dia minta tolong dengan buat lampu klip-klip macam gitu supaya orang tu datang tolong dia. Masa tu itulah yang ada dalam fikiran dia tau. Jadi dia pun berjalanlah pergi ke arah kereta yang klip-klip tadi kan. Dah sampai dekat kereta tu, masa tu dia terkejut tau. Sebab apa yang dia nampak seorang wanita tengah duduk mencangkung dekat belakang kenderaan tu. Pakaian dan juga rambut wanita tu pula basah lecun. Mungkin sebab hujan kot. Lepas tu dia pun tegur lah kan. Kenapa cik? Ada masalah ke? Dia tegur lah wanita tu. Kok lah perlukan bantuan ke apa kan. Dan katanya wanita tu umur dia lebih kurang dalam 30-an. So pada masa tu wanita tadi angkat muka dia, pandang ke arah Faris ni sambil-sambil tersenyum tau. Jadi pada masa tu, lepas dah tengok keadaan wanita tadi macam gitu dengan senyuman dia lagi, so Faris ni fikir, mungkin wanita ni baru je mendarat kot, lepas tu nak balik ke rumah. Tapi yelah sebab hujan kan, dah terkena hujan basah lecun lah. Dah tu wanita tadi cakap macam ni, Taya ni buat hal pula, entahlah, tak tahu kenapa pancit. Jadi Faris tadi pun diam. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Dah tu Faris tengok ke arah tayar kereta tu, tayar kereta yang depan. Memang betul, tayar kereta tu pancit. Dah habis angin macam tu kan. Jadi Faris ni fikir mungkin ada paku ataupun objek tajam lah kot yang dah tercucuk dekat tayar tu. Itu yang sampai tak ada angin langsung dalam tayar. Lepas tu Faris tadi pun cakap macam ni. Cakap, nampak macam kena tukar tayar ni cik. Dalam kereta ni ada tayar spare ke? Dan wanita tu jawab apa? Ada cik, tapi saya tak ada jet pula. Faris pada masa tu dia pun pening juga. Ya dia pun sendiri pun dalam kereta dia tak ada jet. Jadi macam mana nak tolong kan? Katanya minggu lepas baru je kawan serumah dia, si Hafiz, dia pinjam jet kereta tu. Tapi masih lagi belum pulangkan. So Faris tadi pun terfikir, mungkin boleh minta bantuan daripada orang lain lah kot. Dia pun cakap macam ni, tak apalah cik tunggu kat sini sekejap. Saya cuba pinjam dengan kawan saya yang kat pejabat sana. Tapi wanita tu, dia tak jawab apa-apa pun, dia cuma tersenyum dan juga anggukkan kepala. Dan Faris ni sempatlah pesan, katanya, cik tunggu je lah dalam kereta dulu. Lagipun hujan masih renyah-renyah lagi ni. Kereta cik ni pun jauh daripada kereta lain. Takut pula nanti kalau jadi apa-apa kan. Dah tu Faris ni macam berlari anak macam gitu, pergi ke arah terminal, ke arah office dia. Yelah katanya kesian jugalah nak biarkan wanita tu menunggu lama nanti. Maklumlah seorang wanita ada dekat kawasan gelap pula tu dengan hujan-hujan begini. Macam-macam boleh berlaku kan. Jadi lepas sampai je dekat pejabat, Faris ni terus cari member dia. Member yang bertugas dengan dia pada masa tu namanya Amir. So Faris ni pun ceritakanlah apa yang dah berlaku dengan Amir. Tak banyak soal, Amir tadi terus bagi kunci kereta dia pada Faris. Yelah senang si Faris ni nak pergi ambil jet kereta kan dekat dalam kereta Amir tu. Dah tu Amir pesan, nanti bila kau dah siap guna jet kereta tu, kalau tak balik, simpan balik. Kau jangan nak bagi sedekah dekat awet tu pula. Dia katanya macam tu tau, sambil-sambil gelap. So Faris ni cakap, nasib baik jugalah kereta Amir ni ada diparking dekat kawasan berbumbung. Kalau tak, terpaksalah dia pergi jauh sikit. Sebab biasanya Amir ni, dia akan parking dekat bahagian belakang sana. Yelah kenderaan penuh, dia akan parking kat belakang lah. Tapi pada malam tu, kenderaannya kurang sikit. So bila dah sampai dekat kereta Amir tadi, dia terus buka bonet, cari semua barang yang dia nak, yang dia perlukan, dan terus dia berlari pergi ke arah perempuan tadi. Katanya hampir 10 minit jugalah perjalanan. Akhirnya dia sampai juga dekat kawasan parking tu. Dekat kawasan parking yang perempuan tu tengah tunggu. Dah tu dia terus pergi ke arah kereta wanita tu lah. So masa dia pergi ke arah kereta tu, dia nampak kereta tu masih lagi ada dekat sana, tengah parking lagi. Tapi kali ni lampunya dah terpadam dah. Bila dia cepatkan langkah, dah makin hampir dengan kereta tu, tiba-tiba je dia tergamam sendiri tau. Kaku dekat situ dengan apa yang dia nampak pada masa ni. So dia pun macam perhati sekeliling kan. Betul ke kereta ni? Memang kereta ni lah. Dekat sini, parking dekat sini. Kereta pun jenis ni. Rasanya memang kat sini lah kereta yang wanita tu letak. Tapi kereta yang dia nampak pada masa ni memang jauh sangat beza dengan kereta yang dia nampak tadi tau. So masa tu dia mula cuak lah. Dia pun macam sentuh-sentuh kereta tu. Tengok warnanya, warna apa, model pun sama kan. Cuma pada masa ni, cat kereta tu dah mula pudar dah. Dan keadaan kereta tu sendiri pun dah sangat-sangat usang.
Macam dah bertahun-tahun lah orang tak guna. Cermin depannya pun nampak tahu ada kesan retak. Yang mana tadi dia tak nampak pun kata cermin tu retak. So masa tu bila dia dah palingkan muka, bila dia tengok ke arah tayar, memang betul tayar kereta tu pancit. Sama macam keadaan yang dia nampak sebelum ni. Jadi dia pun suluhlah ke arah dalam kereta tu kan. Nak tengok keadaan dalam kereta tu macam mana pula. Yelah, dia suluh tu pun pakai lampu telefon bimbit dia je. Dan masa tu memang dia tak percaya sangat dengan apa yang dia nampak. Dia cakap rasa macam nak tercabut jantung dia ni. Duk berdebar-debar, lepas tu nafas pun dah mula tercungap-cungap kan. Sebab keadaan dalam kereta tu nampak macam tak terurus. Dah tu adalah beberapa helai pakaian yang bersepah dekat kursi belakang tau. Dekat bahagian depan pula, dia nampak ada beberapa barangan pewangi dan juga alat solat yang bertaburan dekat kursi dan juga pelapis kaki. So Faris masa tu, dia kebingungan tau. Tak tahulah nak fikir apa, tak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tu. Yelah, sebab dia dah dapat gambaran dah. Dia dah boleh agak apa yang sebenarnya tengah berlaku sekarang ni. So dia pun kuatkan semangat, pergi ambil balik beg tadi, beg yang dia bawakan perkakas tu semua, dan terus belah daripada situ. Bila dia dah berlari daripada situ tadi, dia sempatlah juga toleh ke arah belakang kan. Dan pada masa tu, lampu kereta tu sekali lagi terpasang tau. Apa lagi? Lari langkah 1000 lah dia masa tu. Tak lama lepas tu barulah dia dengar cerita. Kata sebenarnya perempuan yang dia nampak tu pernah kena rompak, lepas tu kena tikam sampai mati tau. Dan kejadian tu berlaku masa dia nak tukar tayar kereta. Tapi kejadian bunuh ni dia tak pasti sangat berlaku dekat mana. Kereta tu pun tak tahu macam mana boleh ada dekat situ, dan tak tahu juga bila dia orang nak alihkan daripada situ. Jadi cerita ni dia dengar daripada Amir sendiri tau. Dah tu masa dia dengar cerita ni, dia macam terdiam, terkedu. Dah tu masa dia tengah berehat dekat bilik bekerja, tak tahu kenapa tiba-tiba je bayangan wanita tu muncul dalam fikiran dia. Dan dia dapat rasa tau seolah-olah wanita tu ada dekat je dengan dia dan juga sedang perhatikan gerak-gerik dia pada masa tu. Dah tu terus badan dia rasa macam panas, tak sedap badan, rasa macam nak demam. The end. Okay, cerita kali ni pun pendek juga. Saya nak combinekan dengan cerita yang lain sebenarnya, tapi yelah, dengan keadaan saya sekarang ni, lebih baik kita buat banyak cerita, banyak kali sikit kita post. Nampak dia sikit macam ada konten kan. Nampak kat situ, nampak. Okey lah, macam biasa, saya harap korang sukakan video ni. Dan kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.